macam-macam sebab masalah dia. Okey, contoh kita bagi satu lagi contoh. Nak buat rumah, okey. Kita bagi satu lagi contoh nak buat rumah. Mana rumah aku? Tak nampak pun. Okey, macam ni. Okey, rumah. Nak buat rumah. Jadi, kalau nak buat rumah ni, pertama kita mesti kena ada tapak. Tapak rumah tu, kawasan tanah tu. Pi tengok tanah tu. Kita usul tanah tu. Usul. Elok tak elok ke rumah aku nak buat berapa tingkat. Kita usul. Kalau tanah ni tanah sawah, aku boleh bina berapa tingkat yang boleh tinggi. Kat berapa tingkat yang aku boleh buat bangunan kat sini. Kalau aku nak buat rumah flat bagi orang sewa, ramai-ramai aku nak buat duit ke, beli satu tanah, buat sebiji rumah flat. Boleh ke kalau tanah tu tanah macam mana nak kena tahu? Nak kena usul. Bila kena usul, baru jatuh hukum. Bila ada usul, jatuh hukum. Tanah ni tak boleh. Pasal tanah ni tak boleh buh ni apa semua dia nanti mendap dia itu ini bla 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 macam boleh kalau nak buat juga. Usul lagi. Masuk lagi tasawuf pula. Dalam tanah tu kena buh apa dulu, kena pasak apa, kena berapa banyak tiang nak kena benam, nak pasak simen lagu mana, nak buh macam mana. Bab dalaman, dia pergi tasawuf. Usul lagi dalam fiqh pula. Fiqh tu pula masuk tasawuf pula. Nak buat jenis apa, kayu ke, batu ke, apa semua. Okey. So, bila dah jadi rumah, baru kita masuk bab, contoh dia bab mana tadi tulis? Okey, sekali lagi lah. Bab, contoh dia, bab barang dalam rumah. Kalau rumah tu dah fully furnished, dah semua dah ada barang siap-siap, macam kita pergi tempat rumah mahal-mahal ni, macam kita nak holiday house, kita nak sewa, kita boleh tengok barang kita nak beli sendiri ke, atau nak makan di hotel ke, nak makan di mana ke, nak makan restoran ke, atau pergi rumah yang ada dapur, yang ada apa semua dah. Macam Aminah Hazali selalu pergi Sweden, holiday house in Denmark, semua dah ada siap. So, para makrifah ni, dia tak ada bercerita bila dia sampai singgah sana makrifah. Dia tak ada cerita dah bab usul tanah tadi. Dia tak ada cerita dah bab hukum-menghukum, meletak satu-satu rule, meletak satu-satu undang-undang, atau meletak satu-satu garis panduan atau garis yang tak boleh di crossover. Dia tak ada tu dah. Dia nanti duduk kat mana tau? Dia enjoy rumah tu. Apa yang ada dalam rumah tu, dia mai duduk sebab segala-galanya telah termasuk dalam akaun. Dia booking tadi dah masuk dalam akaun. So, mereka ni, bila mengaji mengenai makrifah ni, ni satu tempat lah. Makrifah ni kira mai, istilah dia, mai duduk. Dia tak fikir lah rumah ni dia tak fikir lah, dia main duduk. Sebab apa? Dia tahu segala-galanya telah terjawab di sebelum makrifah tadi. Telah terjawab kaedah fiqh, telah terjawab kaedah usul, telah terjawab kaedah tasawuf. So, benda ni tak ada lagi dah bagi dia. Sebab dia duduk di satu singgasanah lain, meraikan hidup. Dia fokus balik meraihkan hidup. Yang ni mempersoalkan, memperterjemahkan, iaitu usul fiqh tasawuf, memperterjemahkan kehidupan, hal-hal kehidupan, konsep ideal law and system. So, yang ni pula meraihkan hidup. So, dia pergi rumah dah siap lah. Dia masuk. So, part ni, bagi satu contoh. Ada orang kata, hang dalam YouTube lain, bila aku sembah dalam phone hang jadi lagu lain. Dia macam ni. Bukan kata dalam phone saya, berdepan pun saya akan react sama saja. Bila satu ahli makrifah datang berjumpa dengan satu ahli makrifah yang lain, I will stand for my right, for my own being be.
For example, aku duk makan dekat KLCC masa selepas PKP pertama, lepas tu jarak tu ada dia bagi untuk keluar boleh merentas apa, aku pergi ke KLCC makan western food atas tu. Sebab dia punya spaghetti dia sempoi. So aku pergi makan atas tu, lepas tu satu abang tu kata, "Ya Allah, Pat, boleh saya duduk?" "Duduk bang." Saya nak pergi pavilion tadi, tapi saya tak tahu pasal apa saya main sini. Rupanya nak jumpa lepat. Tu aku cakap kat dia, cara tak langsung kot, tak sengaja benda ni berlaku. "Okay, can I enjoy my spaghetti?" Tak, dia kata dia nak duduk. Okay, saya bagi dia duduk. Duduklah, saya kata. Duduk-duduk, dia kata, "Pat, saya nak abang satu benda ni. Saya mengaji makrifat juga. Saya faham lepas sembang apa semua." Alhamdulillah. Bila dia cakap dia faham ilmu ma'rifatullah, itu adalah kaedah-kaedah yang memasuk dalam satu suasana perbincangan yang boleh dibincang menerusi kaedah perjalanan pengajian ilmu mengenal Allah. Okey? Tapi bila dia menyatakan dia tu makrifah, dia tu adalah ahli, orang yang telah mengenal Allah. So di situ tak ada lagi istilah yang nak kita sembang. Bagaimana awak? Siapa awak? Apa keadaan awak? Apa pahaman awak? Batal. Aku tak akan benarkan kalau seorang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mai duduk dekat aku nak cerita tentang dia. Aku diam terus atau aku try cakap, tolong jangan cakap benda ni dah tak perlu cakap. Sebab bila main satu peringkat tu, ada satu peringkat dia kata rahsia. Atau tak kalau aku tunjukkan kamu sesuatu yang gaib, maka itu adalah untuk kamu. Baik, bila kita cakap benda yang gaib, sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu menyeliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang seisinya. So, mana istilah gaib? Dalam surah 7 ayat 7. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak gaib. So, bila Allah beri jalan petunjuk kepada kamu, tak pedulilah abang tu kata, "Bang, Pat, sebenarnya saya ni Quran, saya hirup ya." Saya tak abang, hold on. Oh, benda lagu ni yang saya tahu kat saya. Pat, mustahil kah? Takkan tak percaya? Saya tahu bukan soal tak percaya. That's what happened to you. It's yours. It's not mine. What is, apa yang diri aku ni, is mine dalam sudut syariat yang ramai. Pada sudut tasawuf itu sendiri, mengenal tak ada satu pun hak aku. Dalam sudut makrifah pula, tak ada satu pun wujud aku. Mana satu hak aku tak ada, itu makrifah. Kena tak ada wujud dia, baru boleh dia ada singgasana makrifah itu berlaku. Tetapi benda ni very individual. Contoh dia, ustaz-ustaz Wahabi sesetengahnya yang tak mengaji ilmu mengenal Allah memang pangkah benda ni. Dan begitu juga, malas nak sebut nama dia, sebut bila. Bila Dr. Kamili kata, nampak dah ciri-ciri kesesatan dia. Kita nak tanya, dia yang mana Ham cakap ni? Dari sudut mana Ham lihat ni? Hang sendiri nak cuba faham benda ni pun Hang tak boleh faham. Macam mana nak tembus Ma'rifatullah kalau Nafi isbat? Hang kata nonsen. Baik. So sekarang apa yang cuma nak cakap, bukan lepa-lepa ni tak peduli dah. Bagi kita dismiss conversation with these people are meaningless. So apa yang lepas cuba cakap, yang sama-sama mengaji, bila dia main nak cerita apa yang dia dapat, apa yang dia lalui, itu tak boleh. Sebab itu adalah rahsia. Rahsia bukan pada orang fiqh. Rahsia pada bukan orang Wahabi. Rahsia bukan pada puak Salafi. Rahsia bukan pada puak Sunnah. Rahsia bukan pada puak Syiah. Rahsia kepada para makrifah itu sendiri. Sebab para makrifah itu, dia meliputi. Dan yang meliputi itu seharusnya berlaku setelah dia tak ada diri dia. Kadang-kadang kita selalu dengar perkataan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita dengar juga perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita tahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Jadi kita dengar benda-benda macam ni tak, cakap-cakap macam ni. Jadi bila tak ada proses pelenyapan yang mana seharusnya dilenyapkan kerana bukan hak awak.
So, bila awak dah sebagai seorang makrifah, awak nak main cerita, saya yang ajak saya ni Allah Subhanahu Wa Taala. Come on, hey. Dalam surah Al-Kahfi ayat 65, kami mengajar pemuda itu sejenis ilmu di sisi kami, bukan di sisi yang ramai. Kalau Allah Ta'ala tu mengajak kamu, di sisi dia lah. Apa yang dia ajak tu, di sisi dia. Mana dia pula? Dan hang nak pergi cerita ke orang pula, kata, makna mata hang tu tak sedang. Ada satu peringkat kita tak boleh sembang dah. Tu sebab kata, tolong benda ni saya tak mau dengar dah, saya tak mau apa. Jadi dia pun jadi marah. Dia pun tak serang. Aku pegang phone, orang nak cakap, that's what is really happen. Rupanya hang nak cakap. Aku letaklah kat tempat mana-mana. Hari tu aku kenal dengan orang Johor, aku letak kat sebelah tong sampah. Baru ni aku tak kat tempat kasut. Handphone tu. Lepas tu aku pergi mandi lah, buat kerja apa aku nak buat. Sebab berapa kali dah aku pesan, kalau dah mengaji ilmu makrifah, jangan berbincang tentang makrifah dengan para makrifah. Kalau awak dah qualified. Tapi kalau awak masih lagi belum ditalkin ijazah, belum berlaku lah. Dan bila ditalkin pula, awak tak faham, belum berlaku juga. Dia dua. Satu, dia duduk dalam majlis makrifah 30 tahun. Buat kopi di rumah guru bagi kat anak-anak murid. Tiap kali guru nak talkin, dia ada. Tetapi kalau dia tak faham, suasana tu tak berlaku pada dia. Pasal benda tu berlaku sekali je. Kenai, tak kenai. Tapi bila kenai pula, awak kena tahu juga, puak mana pula yang mengenal. Sebab bila tahu, dia ni pun mengenal. Tapi dia bukan mengenal apa yang aku kenal. Sebab dia kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Itulah lepas kerat kali kata, tolong kalau hang makrifah, chill, enjoy. Tidak akan jadi susah. Dia akan berbelit-belit suasana. Padahalnya, aku tanya, bab salam. Dia kata, balas lagu tu kan? Nabi Muhammad ni sebenarnya tak bagi salam dan tak menerima salam. Bila kita tanya, okay, if you say so, why you contact me? Untuk apa? Sebab aku tak tahu nama hang pun tak bagi salam. Lepas tu hang balas perkataan macam tu. Lepas tu call aku berbalah pula. Yang aku cakap tu, dia kata, hang salah faham, Pat. Yang aku cakap tu dari segi tulisan. Teks. Dia tak teks. Dan yang aku faham pula, aku percaya apa yang cakap tu betul dari sudut Nur Muhammad. Dia tak buruk, tak bersurah. Dia tak berkata apa-apa. Cara dia mengingat pun meliputi. So, meliputi tu dengan satu puji yang meliputi. So, hari ni bila kata dari sudut teks, dari sudut tulisan, yang mesej aku benda-benda lain tu, siapa yang menulis pula? Kalau nak kata dari sudut tak bagi salam, tapi nak cerita benda lain tulis macam ni, di sini dia jadi celau. Aku nak cakap lagu lain, hang faham lagu lain, jadi marah. So, kesalahan dia, ya, bila hang balik pada syariat tu, bukan balik pada syariat yang Wahabi, Salafis, Sunnah, Syiah tu bukan syariat tu. Yang tu syariat sebelum mengenal. Syariat dah mengenal. Aku dengan hang ni sebenarnya rahsia. Tak ada apa nak sembang buat Allah Ta'ala. Mereka ni dah memang tertutup. Hang tengok terang pasal yang biasa duduk kat mereka. Soalan fiqah. Mana ada habis? Last kali tak boleh kata apa? Buat sudahlah, tak buat macam mana. Esok di sana tak buat macam mana. Tu kita kata, baik tuan. Dalam surah Al-Isra ayat 36, dia kata, jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pengetahuan akan diambil kira. Pendengaran, apa dia? Takluk dia adalah rukun, pendengaran takluk dia adalah rukun khawli. Penglihatan takluk dia basar, iaitu af'al. Pengetahuan takluk dia kholbi, iaitu ilmu, artinya tahu. Takluk dia tahu, pengetahuan. So hari ni, benda ni kita proses, mereka tak berani jawab. Sebab mereka tak tahu. Macam mana kita nak kata mereka bodoh? Bukan kita kata mereka bodoh. Kita kata, tuan-tuan tak mengaji ilmu ni. Itu saja. Tuan punya akal, tuan punya knowledge, you have... You do have a knowledge, you do have a capacity to understand things. You learn in negeri Arab, you jadi mufti, you dapat pangkat doktor, all degree that you have, that concern for me.
proof enough that you have a good brain. But the thing is, you tak mengaji ni barang. Itu saja. So, you jadi celaru, you hentam orang makrifah. Sebab lagu Ustaz Auni kata lah. Sebab, mereka tak mengaji, mereka duduk kat syariat saja. Mereka ambil kulit saja. Bukan salah Ustaz Auni. Dia cakap benda betul. Tapi Ustaz lain yang tak faham, akan kata, apa dia ni? So, apa yang nak cerita sekarang ni adalah para makrifah itu sendiri. Jumpa, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tapi bila tak bagi salam, kita tekuk, apa ni aku tak kenal hang, tag aku nama pun tak tahu, salam pun tak bagi. Hang tak boleh balas cara, Muhammad tak bagi salam macam ni. No, that is already another conversations. Kita tak perlu conversation tu. Antara hang dengan aku tak boleh disamakan. Kita tak akan dapat disamakan. Sebab berkali dah sebut sekali lagi lah. Surah 6 ayat 94. Halusi benda tu. So, bila dia kata menjadi rahsia ni, rahsia antara sama kita. Bukan antara mereka tu. Mereka tu hang cakap apa pun. Kalau hang cakap benda yang betul pun, kau dah tertutup hatinya. Seperti dalam surah 42 ayat 13. 42:13. Sesungguhnya bagi mereka yang munafik itu amat berat untuk menerima ilmu tauhid ni. Kerana Allah memilih dan melorongkan. Sebab dia buta ni, bila kita cakap buta mata hati, sekali lagi sebut, banyak kali dah, surah 22, surah 22 ayat 46. Idis. Surah 17 ayat 72. Berapa kali dah sebut. So, benda ni kita boleh proses. Kalau kata buta mata ni, nak tunjuk pokok nyok kat dia tak nampak dah. So, mata hati yang celek dan buta ni, kalau celek dia tengok apa? Bukan dia tengok pokok nyok. Teritori yang memandang tu apa dia? Alam diri. Dr. Mazaniah ni, dia protes batiniah. Rohaniah. Dia protes ilmu mengenal Allah. Dia protes ni pasal apa? Bukan dia tak ada knowledge. Ada knowledge. With all due and respect. Dia ada contoh dia. 99.9 knowledge dia. Dia pun ni ada. 99, kita bagi point 9. So, orang tak seru cakap apa lah dengan mereka. Semua mereka tahu. Sejarah Nabi mereka hafal. Hadis ni sampai 6 peringkat semua mereka boleh. Ribu-ribu ni mereka boleh hurai. Tapi satu benda mereka tak boleh hurai. Iaitu yang satu lagi tu. Nak melengkap 100 tu. Yang tu mengenal Allah. Mereka tak ada. Mereka mengenal apa yang diciptakan Allah. Sejarah ke atas yang dicipta pula. Oh, dia cipta Nabi ni. Dihidupkan Nabi ni. Diberi Nabi ni. Dia sahabat pada Nabi ni pula. Sahabat pula. Yang tu yang dia bawa mai kat kita. Benda ni lah kita nak bawa kat Allah. Kalau kamu bawa amal yang banyak, dia proses. Dia hitung. Dia hisap. Tapi kalau bawa ilmu yang banyak, dia akan hujah. Mari kita tengok betul tak betul. So, dia minta bawa apa sebenarnya? So, hari ni apa yang bawa balik daripada tanah Arab? Dia bawa apa? Ini yang perlu dia tahu. Ada benda yang aku tak tahu banyak. 1% lagi lah. Bukan banyak pun. Lepas bukan ada benda-benda ni semua. Lepas tak ada benda-benda ni semua. Bahasa Arab dia tak pandai. Tapi dia kenal Tuhan. Habis dia bahasa Arab tak pandai. Tak. Tuhan kata, tidak kukirimkan satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Surah 4. Surah Ibrahim ayat 4. Dia tak setuju benda ni. So, bila takluk makrifah, tak buruk, tak bersuara. Dia pandai cakap, Nabi Muhammad ni dia tak teks, dia tak tulis. Dia tak tulis secara tulis. Bagi salam ni dia tak bagi. Tapi dia boleh sembang benda lain. Lagu tu pula. So, dia tak bagi salam cara teks. Kita dah tahu lah pok-pok fiqah lah, pok-pok dulu waktu kita mengaji dan tablik dulu. Dia pun sebut Muhammad ni tak pandai baca, tak pandai menulis, buta huruf. Muhammad mana ni macam cakap ni? Yang kenal tu kenal lah. Yang tak kenal tu tak kenal lah. Itu saja. Sebab kita mengaji ilmu nak mengenai diri. Bukan nak mengenai apa pun sebenarnya. Tapi itulah. Bagi para makrifah akan jadi pergaduhan. Akan jadi perbalahan.
kalau kita nak mempersoalkan tentang ilmu. Kalau awak kenal, yang kenal tu, guru bagi tu yang kenal tu adalah untuk hang selesai jalan kembali. Automatically you are there. You are kembali. Sebab atas muka bumi ni syariat je. Syariat dia adalah sesama kita, iaitu cover line. Kita dah tahu dah. Surah 72 ayat 13 tak salah akulah. Mereka yang beriman tidak takut akan penambahan dosa dan pengurangan pahala. But how for us to process this? Mereka tu mereka yang mana? Sedangkan banyak dalam Quran tu menasihatkan kepada hai orang-orang yang beriman. Dia bagi nasihat ke orang yang beriman. Janganlah kamu menghampiri solat ketika kamu mabuk. Bukan mabuk ayak. Mabuk apa? Kalau orang beriman takkan nak mabuk ayak. Baru dia tekan ayak tak? Tu mabuk apa? Dalam solat saya teringat 1100 macam cerita. Allah Akbar. Teringat dah 1001 macam cerita. Kalau macam-macam lah. Macam satu ustaz tu kata, kalau kunci hilang pun jangan bimbang. Dalam solat kita jumpa. Macam mana solat macam tu kan nak bawa jumpa Tuhan. So, apa yang dapat nak cerita, lepas pun duk main hujung dah. Duk main hujung-hujung dah, saya rasa. Mungkin selepas buku bertajuk di antara Ustaz, Ilmu, Adab dan Seketul Tai, tajuk buku ni, dapat cuci tangan lah. Sebab tak ada apa dah nak sembang banyak. Dan lepas akan buat buku kanak-kanak, Usul Fiqh Tasawuf untuk kanak-kanak. Aminah akan lukis, lepas akan buat jalan cerita. Senang. Sebab kita duduk di sini, iaitu celebrate rumah tu. Kita bukan lagu ahli fiqh, ahli usul fiqh tasawuf fardu ain ni. Tak salah, ilmu tu benar. Ilmu yang dibawa oleh ustaz-ustaz semua benar. Tetapi kenapa mereka menentangkan kebenaran mengenai Allah? Sebab dalam 79 surah 79 ayat 19, Allah Ta'ala beritahu kat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala beritahu kat Nabi Allah Musa alaihissalam, beritahu kat Firaun, maukah aku tunjuk kamu jalan mengenal Allah supaya kamu takut? Ada. Tapi itulah yang mana mengaji kebanyakan daripada wali-wali Allah, kita nampak jalan ni Pak. Kita tengok yang mengaji daripada yang ada silibus yang datang daripada profesor Yahudi, kita nampak. Tetapi nak buat apa? Yang tak betul diterima ramai. Yang sedikit kena. Sebab kalau kaji, cuba fikir otak ni, last chance. Surah 6 ayat 116, kaji ni. Dan bertanya pada diri, aku berada di dalam kaedah ni ke? Aku ada dalam kaedah surah 6 ayat 94. You ask yourself. No further conversation. God love you all. Allah Akbar.